Kini saya berada di Kampung Sungai Melayu yang berada di Don Kota Iskandar. Mungkin ramai yang tak perasan, mungkin dah lalu tapi tak masuk Kampung Sungai Melayu ni. Dekat dengan pentadbiran negeri Johor pun. Dekat dengan pusat-pusat pelancongan yang hebat di negeri Johor. Tetapi ada keistimewaannya dan untuk pelarian negeri ini, seorang anak tempatan yang terkenal di Kampung Sungai Melayu yang akan mewakili Barisan Nasional dari UMNO iaitu Pak Pandak. Kena panggil Pandak lah, Tok Pandak lah. Tok Pandak Ahmad, calon BN untuk Kota Iskandar bagi N49. Terima kasih Tok Pandak kerana sudi bersama saya dalam Johor memilih untuk Esok Awani ini. Tok, apabila dicalonkan dan diumumkan sebagai calon bagi N49 Kota Iskandar, adakah yang sudah dijangka ataupun ini merupakan keputusan pucuk pimpinan dan merupakan satu tanggungjawab yang bakal digalas untuk merampas kawasan N49 Kota Iskandar? Terima kasih Nazri. Alhamdulillah, selepas penamaan calon dibuat pada 3 hari yang lalu, dari segi proses pemilihan calon di peringkat pimpinan Barisan Nasional Johor yang dipimpin oleh Yang Mohd Datuk Asni dan pimpinan Barisan Nasional dipimpin oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Jawatankuasa Pemilihan telah memilih saya sebagai calon Don Kota Iskandar N49. Jadi sudah tentu apabila nama saya dah confirm, penamaan calon, proses penamaan calon dijalankan, tanggungjawab ni memanglah amat besar nak digalaskan kepada diri saya. Tapi walau bagaimanapun Nazri, saya ada sikit banyak pengalaman lah dari segi pentadbiran dan dalam Kota Iskandar ni. Kerana saya dah menjadi Ketua Kampung Sungai Melayu ni, Nazri, dah 30 tahun. Bermula umur saya 26 tahun yang lalu. Dan kawasan jagaan saya ni, Nazri, bukan saya di Sungai Melayu sampai mencakupi di Taman Universiti. Begitu luas. Itu pengalaman saya di pihak pentadbiran Angkar Umbi. Bila saya lantik Ketua Kampung, mana Angkar Umbi lah. Kita akan berjumpa dengan Datuk Pegawai Daerah, agensi-agensi lain untuk pembangunan kampung, pemasaran kampung dan lain-lain lagi. Kemudian ditambah lagi pengalaman saya, Nazri, saya ahli majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah dulu. Sekarang dah jadi ahli majlis Bandaraya Istana Puteri. Selain itu, ini pun menambah pengalaman saya mendekati masyarakat dan berjumpa dengan begitu ramai orang. Kerana sebagai ahli majlis pun, kita ada kawasan PBT yang amat luas. Ada pembangunan yang pesat. Sebagai contoh, Nazri, kita ada kawasan Nusa Jaya. Nusa Jaya, Merdini. Ini satu pembangunan yang amat pesat di negeri Johor. Dan ini memerlukan salah seorang calon yang boleh dekat dan boleh memberi pandangan dan boleh terlibat dalam perancangan pembangunan pembangunan yang pesat di kawasan Kota Iskandar ini. Kalau kita lihat secara fizikalnya, Tok, di Nusa Jaya ini perbandaran kosmopolitan. Medini, siapa tak kenal Medini? Di situlah pusat pentadbiran baru Johor. Ada bertepun rumah-rumah mahal kan. Banyak orang Singapura membeli hartanah di sini, pelancong asing pun datang. Kalau kita datang Kampung Sungai Melayu, macam inilah rupanya kan. Begitu tradisinya, begitu dengan nelayan pantai dan sebagainya. Kalau ke Gelang Patah pun begitu. Tapi kalau kita ke Taman U dah lain cerita. Kan orang M40, orang yang bekerja makan gaji, kerja di universiti dan sebagainya. Jadi ada kerencaman pengundi Tok Pandak di sini. Jadi bagaimana Tok Pandak walaupun dah biasa menyantuni mereka, tetapi kehendak-kehendak mereka ni berbeza-beza. Macam mana Datuk nak mendapatkan buy-in ataupun sokongan mereka? Kita ada 3 kategori, Nazri. Kita ada kawasan penduduknya yang luar bandar. Yang Nazri cakap tadi, perkampungan tradisional. Luar bandar maksudnya yang terlibat nelayan, petani dan pengusaha-usaha kecil, kampung sebagainya. Sebagai contoh Sungai Melayu lah, Nazri. Sungai Melayu ni kampung tradisional. Tapi sekarang saya, dengan idea saya, dengan JKK Kampung, dengan bantuan kerajaan, kita dah mewujudkan perkampungan ekoturism. Yang mana, Nazri, ini saya cerita kampung tradisional dulu. Kampung Sungai Melayu dah jadi ikon dah untuk kampung-kampung yang ada dalam kawasan Kota Iskandar ni menjadi kampung pelancongan. Kita pun alhamdulillah dapat bantuan pihak swasta, pihak NGO, UTM Skudai yang ada kepakaran tentang macam mana naikkan taraf hidup orang kampung Sungai Melayu. Dan ini saya kategorikan di kampung tradisional.
Kemudian dia ada di Tanjung Kupang, Nazri. Pulau Patah. Kehidupan mereka lebih kurang sama. Ya. Mereka pun nelayan pantai, cari makan, pagi turun, tengah hari balik. Pun kita nak jadikan mereka jadi macam pusat pelancongan. Dan kita dah kena pasti ada satu kawasan yang kita nak bangunkan hak perniagaan supaya mereka tersusun, Nazri. Taklah mereka melalui orang tengah aja. Jadi dia orang ada confident bila kita cadang pada kerajaan, dan kawasan tu dah dalam perancangan, tunggu kelulusan kerajaan negeri je yang mana dah kita rancangkan. Di samping menaikkan taraf dari segi pelancongan, kita dah berbincang dengan Motek, dengan pihak Iskandar iaitu IRDA. IRDA adalah satu agensi yang terlibat secara langsung dengan pembangunan Sungai Melayu ni. Dan pihak PBT itu sendiri, Majlis Bandar Isdallah Puteri, kita nak jadikan kampung Sungai Melayu ini satu ikon kampung pelancongan berinteraksi kampung tradisional. Moden tak moden tapi mengekalkan tradisi. Kita dah peruntukkan, saya sebagai ahli majlis Nazri, kita dah luluskan peruntukan hampir 8 juta di kawasan ini untuk bangunkan mangrove ni supaya ada resort dia, ada walk-in tempat jalan kaki dan pencahayaan landscaping yang perlu kita naikkan taraf lagi. Supaya bila orang datang ke Sungai Melayu ni, tadi Nazri datang, masuk dah ada Marlborough College. Mungkin Nazri masuk lebih kurang tak sampai 500 meter, Nazri tengok kiri kanan dah pokok-pokok sawit. Mungkin orang cakap, ni betul ke tidak? Ini betul ke tidak? Tapi bila Nazri masuk Sungai Melayu ni, Nazri tengok di depan ada bangunan tinggi mencakar langit di Country Garden. Itu dulu Pantai Lido. Pantai Lido, Nazri. Kemudian di side belah kiri ni Dangebir, Bakau. Dan kita boleh nampak pula golf yang terbaik seperti Horizon Hill dan sebagainya. Jadi saya kena wujudkan satu perkampungan, betul-betul perkampungan menarik pelancong datang. Untuk Mula Nazri dah hampir lebih kurang 7 tahun masuk tahun ini, kita dah menjangkau lebih kurang 30 pelancong luar negara, Nazri. Dah sampai sini. Sebelum pandemik lah. Dan sekarang orang tempatan dah mula datang. Mereka dah bila lepas pandemik ni, kehausan untuk melihat pokok bakau, menyusur sungai, tengok nelayan, tangkap ketam, tangkap ikan, ataupun bagaimana orang di Sungai Melayu ni menternak kupang secara bersistem dan sebagainya. Jadi apa manfaat kepada orang kampung? Supaya projek-projek ini betul gah lah 7 juta, 8 juta tu kan. Tapi kalau orang kampung miskin, orang kampung kais pagi makan pagi, hanya melihat jadi penonton je, tak syok juga tu. Jadi pemimpin yang macam ni yang Datuk ingin lakukan kepada mereka supaya mereka ni kita dah sediakan, ambil peluang ni, anda kena usaha dan ubah hidup kita. Sebab tu Nazri, saya cakap tadi, dari awal tadi, saya melontarkan idea supaya pembangunan pesat di Nusajaya ni bukan kita sebagai penonton. Betul. Kita nak menyertai bagaimana cara kita nak menyertai. Nak keuangan kita tak mampu, Nazri. Sebab nelayan sini, kais pagi makan pagi. Maksud saya kais pagi makan pagi tadi, dia cari turun ke laut sini, dapat sekadar dia dapat je. Dia bukan ada buk besar dan sebagainya. Sebab tu kita wujudkan bersama dengan IRDA, kawan Iskandar Malaysia. Kawan Iskandar Malaysia, dia ada 14 mukim dalam Johor ni. Kita melontarkan idea apa yang perlu dibuat. Jadi akhirnya ekoturism Sungai Melayu ni dah terkenal. Ada restoran asam pedas, ada aktiviti sungai dan sebagainya, ada IKS. Jadi menambahkan value added, penambahkan pendapatan. Johor Bahru ni termasuk di kampung Sungai Melayu dan juga di N49 Kota Iskandar ini antara kos hidup yang paling tinggi di negara kita, kan. Apatah lagi nak beli rumah, kan, perumahan mampu milik, barang-barang keperluan harian, makan minum, semuanya mahal di Johor Bahru. Jika dipilih sebagai wakil rakyat, apa kontribusi Datuk untuk membantu rakyat-rakyat yang mungkin memerlukan pendapatan lebih sedikitlah, kalau boleh ada peluang untuk mendapatkan rumah mampu milik untuk generasi seterusnya lah. Mungkin mak bapak ada tanah sini, tak ada masalah. Tapi anak-anak nak duduk kat mana? Itu dari sudut perumahan. Keduanya dari sudut pendapatan tambahan dan juga pendapatan yang lebih stabil lah. Dengan ekonomi baru nak pulih. Sempadan Singapura belum buka. Jadi sekarang ni semua orang sakit. Semua orang struggle nak hidup. Jadi apa pandangan Datuk? Saudara Nazri, kawasan Kota Iskandar ni memang kawasan yang sara hidupnya amat tinggi. Yang saya nyatakan tadi, kita ada luar bandar akan lebih terasa. Pinggiran bandar pun lebih kurang itu. Di bandar pun dengan kos perumahan dan harga barang dan sebagainya. Jadi oleh kerana kita dekat dengan Singapura, Nazri,
Sebab tu kita perlu menyediakan peluang-peluang ni. Seperti peluang, saya lebih suka ruang perniagaan diwujudkan lebih. Kita kumpulkan peniaga-peniaga tepi jalan ni bersistematik, minta PBT sediakan supaya mereka bila pelancong datang ataupun orang luar datang lebih sempurna boleh berbelanja dengan keadaan yang tak tak was-was, selesa Nazri cakap tadi. Sebagai contohlah Nazri, kalau kita masuk daripada Singapura, orang cari pertama orang Singapura, dia sampai dia melancong Nazri, sebelum dia pergi Melaka, pergi Penang, pergi mana, dia akan tengok di kawasan Kota Iskandar sebab pintu masuk Sekaling ni. Begitu hampir tak sampai setengah jam dah sampai ke Johor Bahru. Jadi kitalah jadi penyambut tetamu dia. Apa prasarana yang patut yang saya lakukan? Mesti menyediakan ruang-ruang pertama makan, selesaan, ruang-ruang landscaping yang perlu melihat ke bawah bandar Johor Bahru ini bersih, teratur dan tersusun. Ini yang kita nak susunkan dengan pihak pentadbiran, PBT dan jabat daerah dan IRDA itu sendiri. Ruang-ruang tadi Nazri cakap dari segi kemampuan orang nak memiliki rumah. Sebab tu saya amat setuju bila Datuk Asni memimpin Kerajaan Negeri Johor, dia telah menunjukkan satu konsep rumah makmur Johor. Makmur Johor Nazri, rumah yang 150,000. Tanah pemaju yang dulu tak buat low cost, kerajaan ambil balik, serah balik. Dan kerajaan lantik semula company ataupun swasta yang boleh membina rumah secara cepat dan teratur. Yang lebih cantik dan lebih canggih. Ini landed, Nazri. Orang sekarang, dia bukan kira apa. Dapat rumah, Alhamdulillah. Sebab penduduk ramai. Apabila anak kita lulusan, dah lepas bekerja, lulusan tinggi, living hidup tinggi, dia tak mampu kadang nak beli rumah. Sebab tu saya nak cadang, saya nak bawa. Ada cadangan nak bawa di kawasan Kota Iskandar tu? Oleh kerana banyak lagi tanah-tanah yang pemaju tak dapat buat, nak surrender kepada kerajaan negeri. Saya kalau jadi wakil rakyat, saya akan perjuangkan supaya rumah-rumah ni dibina bawah 100,000 yang orang mampu beli. Tok Bandak, akhir sekali mungkin, adakah Tok Bandak bersedia untuk menongkak arus jika pembangunan perancangan yang di peringkat negeri yang tidak membela nasib rakyat di kawasan Kota Iskandar? Misalnya tanah mereka diambil tanpa pampasan yang sesuai. Kawasan-kawasan yang patutnya hijau dah diceroboh jadi kawasan yang pembangunan yang akhirnya air kawasan itu tercemar misalnya. Misalnya pembangunan yang terlampau tinggi yang tidak mampu dimiliki oleh rakyat, hanya mampu tengok. Adakah di Dewan Don nanti Datuk akan bangun, saya akan tidak bersetuju dengan cara ataupun polisi-polisi sebegini? Untuk pengetahuan Nazri, saya dari muda Nazri, sebelum kahwin lagi, saya salah satu aktivis masyarakat. Saya ada prinsip Nazri. Saya walaupun ketika itu saya jadi ketua kampung, saya berhak juga menegur kerajaan. Sebagai contoh Nazri, kampung saya ni dulu Nazri, kita ada tanah FEKRA, pengambilan tanah. Kerajaan janji dulu nak ambil tanah, beri peluang kepada anak-anak yang terlibat menyertai pembangunan tersebut. Tapi oleh kerana tak dapat dilunaskan ketika itu, saya bangkit menyuarakan kepada kerajaan ketika itu. Dan isu-isu pencemaran Nazri, kita selalu bila hujan lebat dan sebagainya, air dah macam TO, teh susu. Cappuccino kata Nazri ni. Dan nelayan tak dapat turun ke laut. Dan saya salah seorang yang sentiasa memperjuangkan. Saya tak akan lari prinsip saya untuk membela nasib. Kalau benda itu betul, kita sokong. Tak betul, kita tegur. Tapi dengan kaedah yang bermaruah. Bukan yang kita macam dulu tak puas hati, lompat parti dan sebagainya. Ini saya tetap dari segi prinsip. Kalau dari segi nak membela tentang benda itu mendatang mudarat kepada rakyat, datang bukan sahaja rakyat, dari segi pembangunan tak menjaga ke alam sekitar, kelestarian ni, saya akan perjuangkan walaupun saya dapat tiket Barisan Nasional di Dewan Rakyat nanti. Kita akan tunggu Datuk akan bangun di DUN kalau menang pada 12 hari bulan. Mungkin Tok, pesanan sikit kepada pengundi N49. Kenapa kena pilih Tok Bandak? Saya Pandak Ahmad, calon Barisan Nasional DUN Kota Iskandar. Nombor calon saya 01. Saya merayu kepada pengundi-pengundi dalam kawasan Kota Iskandar ini, berilah peluang saya kali ini. Saya ingin menolong anda, saya membantu anda, permasalahan anda untuk dibawa ke peringkat-peringkat yang berwajib untuk diselesaikan, untuk diterima permohonan-permohonan yang tersebut. Jadi, kita kena pilih kerajaan yang stabil. Barisan Nasional ini dah terbukti, dah ada
track record yang baik selepas 62 tahun memerintah, dan kita ketika Barisan Nasional tak ada masalah langsung. Jadi sayalah wakil yang dipilih oleh Barisan Nasional untuk membantu dan membela rakyat dan membangunkan kawasan Kota Iskandar ini. Saya sekali lagi merayu, pilihlah saya Don Kota Iskandar nombor 01 Pandak bin Haji Ahmad. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tok Pandak. Itu tadi temu bual saya eksklusif di Kampung Sungai Melayu ini bersama Tok Pandak Ahmad, orang tempatan yang sudah pun dikenali dengan kerja-kerja dengan akal umbi di sini. Dan kita tutup program kami pada hari ini di Kota Iskandar N49. InsyaAllah jumpa lagi bersama saya Nazri Kahar dalam Johor Memilih. Okey, baik, untuk ruangan Johor Memilih kali ini, Astro Awani turun ke Don Tiram, yang mana ini merupakan antara salah satu daripada dua kawasan Dewan Undangan Negeri yang terletak di bawah Parlimen Tebrau. Dan secara keseluruhannya difahamkan ini berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa untuk Don N40 Tiram sahaja terdapat 105,700 pengundi, satu jumlah yang cukup besar. Dan satu juga perkara yang menarik tentang Don Tiram ini, ia akan menyaksikan pertandingan 7 penjuru, kerana difahamkan di antara 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di seluruh Johor, hanya 2 kerusi saja yang akan menyaksikan 7 penjuru. Satunya ialah di Don Tiram, satu lagi ialah, kalau tak salah saya, ialah di Kempas. Dan kita juga, kalau mungkin saya boleh sebutkan sedikit nama yang sedang hangat berkempen dalam tempoh 2 minggu ini. Pertamanya kita ada Bala Sundaram Perumal, merupakan calon bebas. Kita juga ada yang akan cuba mempertahankan kerusi ini, iaitu daripada Parti Keadilan Rakyat S. Gopalakrishnan, daripada Parti Perikatan Nasional Dr. Karim Deraman, daripada Parti Bangsa Malaysia Muhammad Azmi Ali, daripada Barisan Nasional Azizul Bachok, daripada seorang lagi calon bebas Jaya Sangka Jaraman, dan tetamu istimewa kita hari ini ialah calon daripada Parti Pejuang Tanah Air, Datuk Abdul Aziz Harun. Pertamanya, Datuk, terima kasih banyak kerana bersama Astro Awani. Kita ada macam-macam, kita baca pelbagai laporan, tetapi kita nak tanya daripada pandangan Datuk tentang Don Tiram ini. Mungkinkah Datuk boleh cerita sedikit tentang profil kawasan kerusi ini? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Astro Awani yang sudi jemput saya untuk petang ni. Alhamdulillah saya kenalkan balik diri saya, Datuk Abdul Aziz bin Haji Harun, calon untuk Parti Pejuang untuk kursi yang diperkatakan sangat sengit tadi, 7 penjuru itu. Dalam satu kursi itulah yang saya meletak diri untuk calon nombor 06. Baik, bila berceritakan pasal demografi Don Tiram ni, Don Tiram sangat besar. Seperti saudara Daus tadi mengatakan memang ada penambahan pengundi itu, especially daripada penambahan pengundi daripada pengundi muda tu sendiri. Anak muda daripada umur yang automatik mengundi 18 ke 20 tu sudah ada hampir 10,000. Wow, faktor dia sangat besar sangat. Kerana kalau kita rata-rata kalau nak kejar undi tu, cukup sudah dengan yang undi yang 10,000 tu anak muda tu. Tapi di mana anak muda tersebut? Jadi ini satu lagi cabaran dan aspirasi yang kita especially daripada Parti Pejuang, kita kena tampil untuk ayuh anak muda itu. Okey, jadi daripada pengundi-pengundi lain kita tidak boleh menafikan kerana demografi seperti yang dikatakan 105,000 tu, di mana posisi ke jantina tu agak sama rata. 53,000 dan 52,000 untuk yang lelaki dengan perempuan. Jadi di mana juga kursi ini juga di majoritinya adalah daripada kaum Melayu tu sendiri, hampir 57%. Kaum Cina sebanyak 20, kalau tak salah saya 29, and then kaum India 12%, dan 2% itu adalah kaum-kaum yang lain. Di mana kaum-kaum seperti kaum yang saya boleh relatekan, 2 hari lepas saudara ada pergi pada Kampung Salam melihatkan yang permasalahan timbul di situ, ada orang asli sebagainya, itu adalah 2% itu. Dan juga kaum Malabar, dia kata minoriti di situ, tetapi ianya untuk kaum Malabar ni adalah serambi mereka adalah di Tiram. Okay. Kalau kita bercerita balik kaum Malabar ni adalah kaum India Muslim. Mereka ni di negeri di Malaysia ni khususnya serambi mereka adalah di Don Tiram. Agak ramai, signifikannya lewat saya dah jumpa rata-rata mereka ni, alhamdulillah, dan mereka
mahukan satu perubahan. Mereka mahukan satu suara baru. Mereka mahukan seorang wakil rakyat yang betul-betul boleh berkhidmat. Sebelum kita nak masuk ke politik, Datuk. Baik, Datuk membuat homework, Datuk faham profil lapisan masyarakat. Tetapi kita tahu setiap lapisan masyarakat, kaum berbeza, umur berbeza, ada mungkin aspirasi mereka untuk memberikan undi itu kadang-kadang ada masalahnya pelbagai. Mungkin ada yang masalah tentang perumahan, masalah kerajaan, tapi secara keseluruhan, secara untuk kita nak educate penonton Astro Awani, apakah masalah-masalah yang boleh kita boleh bincangkan sedikit untuk Dun Tiram ini? Baiklah, kalau kita bercerita pasal masalahnya, masalah tidak habis seperti mana yang 2 hari lepas dia sudah masuk dekat dia satu kawasan yang tidak jauh, tidak dekat dia Pekan Tiram itu sendiri, iaitu di Kampung Salam itu, kerana sudah hampir 60 tahun mereka tidak dapat perkara asas. Agak pelik dengan Malaysia yang maju, Malaysia yang begitu ini, dan negara Johor yang berteknologi, dan sudah tentu Astro juga pergi pada acara-acara untuk Astro memilih. Jadi, di manakah kesilapan ni? Siapa harus bertanggungjawab? Perkara-perkara seperti air itu adalah perkara asas. Jadi, ini perkara-perkara yang kita harus melihat dan kita harus mengangkat. Jadi, di situ saya ingin mengabdikan diri saya. Bila saya dapat dipilih sebagai wakil rakyat, insya-Allah saya akan bawa suara itu. Dan begitu juga isu yang hari ini kita berdiri di satu kawasan di Taman Kampung Pasir Putih ini. Kita tahu 3 tahun lepas ni ada satu cerita, penyambungan cerita tu saya rasa mungkin wartawan yang sama yang buat liputan tu soal Sungai Kim Kim. Okey. Jadi saya inginkan pengusaha, adakah isu Kim Kim ni sudah berakhir? Adakah sudah tamat? Adakah mereka, saya dipahamkan masih lagi ada kesnya sampingan di mana yang kena kesannya masih sedang merana. Jadi di belakang saya ni, sepanjang jalan tu, tuan-tuan boleh tengok pembangunan yang sangat besar, kilang-kilang dan sebagainya. Tetapi hari ini penduduk sini minta saya hadir untuk melihat sini. Saya nampak tadi kemudahan asas berjalan tidak ada di sini. Jadi kita perlukan pendekatan, kita perlukan benda ni suara untuk naik, kan? Untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan, insya-Allah. Baik. Kita nak masuk sedikit politik. Tadi Datuk mengatakan pertemuan ataupun mendengar keluh kesah penduduk yang mengatakan mereka pening dengan politik. Banyak sangat parti politik. Ironinya, Parti Pejuang Tanah Air membuat kemunculan ataupun debut di Pilihan Raya Negeri Johor ini salah satu daripada parti-parti bertanding. Kita faham sebelum ini kebiasaannya antara dua sistem. It's a two system party, Barisan Nasional versus Opposition. Now ada Barisan Nasional versus Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Now Pejuang datang masuk. Tadi Datuk kata banyak sangat parti politik. Jadi apakah yang membezakan Parti Pejuang Tanah Air dengan parti-parti lain tu? Sudah tentunya perkara yang pertama sekali membezakan Parti Pejuang adalah kerana prinsipnya. Prinsipnya kerananya kita boleh melihat dua PRN telah berlaku, di Melaka dan juga di Sarawak. Kenapa Pejuang tidak meletakkan calon? Kerana asasnya adalah itu bukan kehendak kita. Kerana masih dalam keadaan rakyat tengah suffer, rakyat tengah merana dengan pendapatan terjejas, dengan COVID dan sebagainya. Tapi perebutan berlaku daripada kerajaan itu sendiri yang telah diberikan kuasa, iaitu Perikatan Nasional. Jadi kenapa benda itu berlaku? Jadi Pejuang tidak mahu main peranan untuk perebutan kuasa tersebut. Okey. Berbeza dengan negeri Johor. Berbeza dengan negeri Johor kerana kita telah melihat, kita juga mual dan sudah muak dengan permainan di mana kerajaan itu sepatutnya tidak dibubarkan. Di Johor tidak perlu dibubarkan. Kerana kesediaan Pejuang dan juga parti pembangkang lain telah mengatakan demi rakyat, kita tidak mahu berlakunya perubahan itu atau bubarnya. Tapi oleh kerana mereka telah melakukan, jadi Pejuang tampil kali ini, memang kita ambil peluang ini, kita mesti nak bagi satu cabaran supaya tidak ada laluan mudah untuk mereka ni. Okey, soalan terakhir Datuk. 7 penjuru Datuk. 7 penjuru. Wow. Sangat messy, noisy. Itulah demokrasi. Memang banyak boleh bertanding semua, menunjukkan demokrasi itu berfungsi, berjalan. Ataupun harapan Datuk untuk kerusi Dun Tiram. Okey, harapan saya sudah pasti sebagai seorang calon, lagipun diberikan peluang amanah yang begini untuk kali yang pertama ini, sudah pasti saya ingin memenangi kerusi tersebut. Okey. Nombor 2-nya, saya sudah jangkakan kerusi ini memang pastinya ada 4 penjuru. Itu memang paling kurang lah. Paling kurang. Tetapi bila saya melihat di saat penamaan calon itu, termasuk diri saya tu ada sudah 7, banding di 2 tu datang daripada
bebas. Okey, dan saya juga tahu yang bebas itu ada kaitan dengan itu, insya-Allah. Jadi saya tidak perlu nak komen banyak, itu tugasan mereka kerana mensuburkan lagi demokrasi tersebut. Tetapi kita bercerita daripada parti. Jadi yang mewakili parti ada 5 sekarang ni. Tetapi dari sudut selai satu tu, saya melihat mereka ini sudah ada dalam kerajaan yang sedia ada. 3 parti boleh kata Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional maupun Parti Malaysia tu sendiri, okey, sudah ada dalam Perikatan Nasional itu. Baru-baru ni sebelumnya berjadi untuk jatuhnya Pakatan Harapan tersebut. Di mana parti PKR itu daripada PS, beliau mempertahankan kerusi itu. Jadi sudah pasti peluang dengan ruang yang diberikan untuk pejuang dengan sebuah parti yang memperjuangkan hak orang Melayu dan Islam tu sangat besar di sini. Jadi saya melihatkan permintaan dan keluhan daripada orang rata-rata memerlukan seorang wakil rakyat yang boleh berkhidmat. Jadi saya tampil dengan hashtag saya sendiri, kebajikan kita utamakan di Tiram ni, dan saya datang dengan hashtag saya tu Abdul Aziz untuk Tiram. Bermakna saya meletakkan diri saya seadanya dengan apa yang telah saya berjuang dalam NGO. Saya agak lama dalam NGO kan, sekitar usia 19 tahun sampai sekarang. Jadi saya sering dengan masyarakat. Jadi ini membantu saya dan memudahkan saya dalam politik itu sendiri. Kerana politik itu walaupun dia kuasa di NGO itu ada sukarelawan. Jadi saya dapat gabungkan dua-dua, insya-Allah saya dapat menyantuni mereka sebaik mungkin. Okey, baik. Inilah Datuk Abdul Aziz Harun, calon pejuang untuk Don Tiram. Saya nampak bersemangat saya. Oh, ada nak cakap lagi? Okey. Saya ambil peluang di sini. Boleh. Saya adalah calon untuk Don N40 Tiram ni, calon nombor 6. Okey, calon nombor 6 Datuk Abdul Aziz bin Haji Harun. Ayuh anak-anak muda, ayuh warga Don Tiram, ayuh semua untuk perubahan. Turun ramai-ramai pada 12/3 ni, undilah calon nombor 6 Parti Perjuangan Tanah Air, kekal berprinsip, Aziz untuk Tiram. Okey, baik, terima kasih Datuk. Itu Datuk Abdul Aziz Harun, calon pejuang. Itu saja yang mungkin kita boleh bawakan untuk slot Johor Memilih kali ini.